Salam sejahtera, selamat petang. Saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana terus mengikuti program diskusi Randau. Masuk hari ke-10, kami bersiaran secara langsung dari Auditorium P. Ramlee RTM Kuching, Sarawak. Dan sejak 10 hari yang lalu, banyak yang sudah saya bualkan dan juga randaukan bersama dengan undangan-undangan khas kami di studio. Antaranya Pemerhati Politik, Analisis Ekonomi dan juga Barisan Pembuat Dasar yang berandau mengenai isu-isu sempena dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-11 ini. Bagi anda yang baru sahaja bersama kami, randau dalam bahasa Iban bermaksud berbual ataupun berdiskusi dalam satu kumpulan, dan ini biasanya ialah antara aktiviti waktu rehat ataupun juga gaya hidup masyarakat Iban, terutamanya di Ruai ataupun ruang di Rumah Panjang. Dan bercakap mengenai gaya hidup ini, saya suka nak kongsikan sebenarnya kenangan manis saya lah membesar dalam masyarakat Iban ini, di mana zaman kanak-kanak saya banyak saya habiskan terutamanya pada hujung minggu di kawasan rumah panjang nenek saya, iaitu di kawasan Bawang Asan. Dan pada ketika itu perjalanan ke rumah panjang di Bawang Asan ini mengambil masa hampir 2 jam, dan satu-satunya mod pengangkutan pada ketika itu ialah menyelusuri sungai menggunakan bot ekspres. Dan setiap petang sebelum matahari terbenam, saya cukup seronok sekali hendak memasang pelita menggunakan minyak tanah, kerana pada waktu itu tiada bekalan elektrik 24 jam, dan bagi orang kalau hendak mendapatkan barangan keperluan harian ataupun membawa hasil pertanian pun, penduduk kampung Rumah Panjang perlu menggunakan sungai untuk membawa hasil pertanian ini dijual di kawasan bandar. Itu cerita lebih 20 tahun yang lalu, dan ketika ini dengan adanya prasarana jalan raya yang dibawa oleh kerajaan, semua ini sudah berubah. Perjalanan balik ke Rumah Panjang mengambil masa tidak sampai 40 minit pun, dan juga hasil-hasil pertanian dan barangan keperluan harian boleh didapati dengan mudah melalui mod pengangkutan jalan raya ini. Bekalan elektrik sudah ada 24 jam, talian komunikasi, internet dan sebagainya, sama sahaja seperti di bandar. Apa yang saya kongsikan sebenarnya ini ada kaitan dengan skop randau pada malam ini, iaitu mengenai transformasi pembangunan dan juga prasarana di luar bandar dan juga pedalaman Sarawak. Itu yang akan saya randaukan dengan dua undangan khas kami di studio pada malam ini. Apapun sebelum kita teruskan randau kita pada malam ini, saya hendak bercakap mengenai pengundian awal yang akan berjalan esok, dan ini merupakan alternatif yang diambil oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dalam menangani persepsi kurang enak masyarakat, terutamanya parti politik terhadap pengurusan pengundian pos sebelum ini yang dikatakan kurang telus, melibatkan anggota pasukan polis dan tentera serta pasangan mereka. Pengundian ini dilaksanakan seperti biasa dengan kehadiran pengundi, petugas dan juga ejen. Isu randau hari ini kami fokuskan mengenai proses pengundian awal ini yang akan bermula esok. Kita saksikan perinciannya. Pengundian awal merupakan alternatif yang diambil Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menangani persepsi kurang enak masyarakat, terutama parti politik, terhadap pengurusan pengundian pos sebelum ini yang dikatakan kurang telus. Melibatkan anggota pasukan polis dan tentera serta pasangan mereka yang berkelayakan, pengundian awal dilaksanakan seperti biasa dengan kehadiran pengundi, petugas serta ejen. Bagi proses pengundian awal Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-11 kali ini, pemilih atau pengundi terdiri daripada 24,604 pemilih daripada anggota keselamatan serta pasangan mereka. Pengundian akan dilakukan di 79 pusat pengundian ditetapkan SPR. Bermula dari pukul 8 pagi hingga 5 petang, proses kali ini menggunakan 100 saluran mengundi. Bagaimanapun, Setiausaha SPR Datuk Abdul Ghani Saleh menjelaskan, jumlah itu tidak melibatkan 418 pengundi awal di 2 kerusi DUN, Bukit Kota dan Bukit Sari yang tiada pertandingan. Ini berikutan kemenangan tanpa bertanding Barisan Nasional BN di kedua-dua kerusi berkenaan pada hari penamaan calon 25 April lalu. Kertas undi awal hanya akan dikira mulai pukul 4 petang pada hari pengundian biasa Sabtu ini secara berkelompok di tempat pengiraan undi yang ditetapkan SPR. Dakwat pilihan raya akan digunakan bagi proses pengundian awal dan ia akan dijalankan mengikut kaedah pengundian biasa. Sementara itu, Pengarah SPR Sarawak, Datuk Takun Sunggah menjangkakan proses pengundian awal esok akan berjalan lancar tanpa masalah. Bagi pihak SPR, segala persiapan telah selesai dan pihaknya bersedia untuk proses pengundian tersebut.
Beliau juga memberitahu proses penghantaran kertas undi ke kawasan Dewan Undangan Negeri di luar Kuching selesai dengan penghantaran terakhir yang dilakukan hari ini. Penghantaran hari ini melibatkan 41 don. Pejabat Pilihan Raya Negeri Sarawak telah menghantar semua kertas undi biasa ke 41 bahagian Pilihan Raya DUN di zon Sibu, zon Seri Aman, zon Miri, termasuklah di Batu Danau di Limbang. Barang-barang yang kita hantar adalah termasuk dawat pilihan raya dan juga borang 8 iaitu borang pemakluman pusat-pusat undi dan juga masa undi. 5 pengangkutan udara digunakan untuk proses penghantaran. Antaranya 3 helikopter melibatkan Saratok, Sarike, Pahkan dan Julau. Sebuah lagi helikopter digunakan bagi penghantaran ke Song, Kapit, Belaga dan Sungai Asap, manakala sebuah lagi ke Tanjung Manis, Daro dan Mukah. Bagi penghantaran ke Sibu, Mukah, Miri, Marudi dan Limbang, 2 pesawat ringan turut digunakan. Persoalannya, mampukah kaedah pengundian awal ini menjadi alternatif kepada pengundian pos seperti yang diharapkan? Secara rasional, pengenalan proses pengundian awal tidak dapat menjadi alternatif kerana masih terdapat sebilangan anggota pasukan keselamatan dan pemilih yang tidak hadir di luar negara turut tidak serta dalam proses pengundian awal maupun pengundian biasa. Sehubungan dengan itu, amalan pengundian secara pos terpaksa diteruskan. Apa yang diharapkan, proses pengundian awal yang diperkenalkan dapat mengubah persepsi sebilangan masyarakat terhadap keterusan proses pengundian dan SPR. Walau secanggih manapun sistem yang diperkenalkan, keyakinan masyarakat terhadap sistem tersebut adalah asas kepada kejayaan sistem yang diperkenalkan. Kami harap tu YB ke menteri baru dapat maju ke tempat kami sendiri lah. Banyak bangunan-bangunan mau dibikin lah. Supaya sini dewan mau dibikin, dewan. Itu ada market di belakang sana. Ada mau bikin kedai ke, pakai itu pasar. Macam-macam lah. Harap tu itu menteri baru dapat maju kami tempat sini. Supaya itu bank ke. Sebab bank kami sini tidak ada ATM. Itu sama susah lah perintah dapat bikin kami sini, bikin sekolah ke. Jadi klinik kami tu mau di naik taraf lah. Kalau ada dokter, jadi orang dapat banyak datang sini. Kalau masa ini kami memang tidak majulah sekolah. Tapi harap kalau ada YB baru, saya fikir harap lah. Memang dapat maju kami orang lah. At this moment, I think in Sabah here we are still shortage of so many government agency facilities. I should say just like the police station, I think is already almost expired. So I think we should have a new police station also, and others I think are in the agency of the office and all this government stuff. I think they must have a proper reshuffle, because what I have noticed that quite a number of the government staff transfer out from Sabah, and now the post is vacant. Nobody come over to fill the present vacancy. So I hope Yang Mohamad will look for it. Minta terus maju git lah. Apa nak kurang di Sabah tu. Kami git minta apa kah yang patut diberi ditolong. Bangunan memang sudah ada, tapi kami maunya lebih lagi daripada ya lah. Macam mula tempat kami berjual macam tu kah belum ada. Tempat kami nak ambil duit, macam nak nyucuk duit kah pun belum ada ya.
Baik, itu dia tadi antara suara rakyat di Akar Umbi di kawasan Bukit Saban khususnya yang melibatkan lebih 8,897 pengundi yang akan memilih di antara dua calon Barisan Nasional ataupun calon PKR pada hari pengundian Sabtu ini. Sebenarnya ada 6 kawasan di sekitar kawasan Betong ini termasuklah Bukit Saban dan juga ada Layar juga, kawasan Layar. Dan baru-baru ini kawasan ini sebenarnya cukup bertuah sekali kerana ada pusat transformasi ataupun RTC yang dibuka untuk memastikan kemudahan seperti membuat pasport, lesen memandu dan juga membuat kad pengenalan dapat dilakukan. Servis seperti rawatan doktor gigi juga turut disediakan di kawasan itu tadi. Baik, jika anda penonton yang berasal dari sekitar kawasan Sarawak mahu berkongsi antara transformasi yang ada di kawasan anda boleh lontarkan sahaja perkongsian atau pandangan melalui laman Facebook kami di RTM Sarawak. Saya nak perkenalkan terlebih dahulu tetamu Randau pada malam ini. Bersama kami di studio ialah Datuk Alexander Nantalinggi, Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Terima kasih Datuk Alex kerana bersama Randau petang ini. Ya, dan juga bersama kita ialah Profesor Madya Dr. Madeline Burma, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, penganalisis ekonomi. Terima kasih Dr. Madeline. Pasti ada kedua-duanya anak jati Sarawak, pasti ada juga kenangan manis membesar di kawasan pedalaman ataupun luar bandar ataupun di sekitar bandar di Sarawak ini ya Doktor. Datuk, sebenarnya sebelum nak bercerita tu saya nak biarkan Datuk dan Doktor basahkan tekak dulu, kita minum air, Randau berehat terlebih dahulu, kembali selepas ini. Kembali bersama saya Hazel Desmond dalam program diskusi Randau, dan petang ini saya berandau bersama dengan Datuk Alexander Nantalinggi, Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, dan juga Profesor Madya Dr. Madeline Burma, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM yang juga merupakan seorang penalisis ekonomi. Ya Datuk dan juga Doktor, sebentar tadi di awal rancangan saya berkongsi kenangan saya membesar di kawasan Sibu dan juga di rumah panjang nenek saya di Bawang Asan. Datuk sendiri pasti ada juga kenangan membesar di kawasan pedalaman di Kapit khususnya. Ya, memang saya dilahirkan di Pekan Kapit. Ya. Dan kampung saya jauh daripada Pekan Kapit. Ya. Jadi di Sungai Merirai. Sekarang pun kita masih menggunakan bot. Ya. Dan mengambil masa mungkin dikatakan dalam lingkungan 4-5 jam. Oh, okey. Itu pun kalau musim tengkujuh, kalau musim kemarau lagi dahsyat sebab bukan kita naik bot, bot naik kita. Okey. Jadi pengalaman di kampung atau di rumah panjang di Sungai Merirai itu memang bagi saya manis lah. Jadi di Sungai Merirai itu ketika itu Datuk mendapat pendidikan awal di kawasan itu juga atau bagaimana? Tidak, pendidikan awal di Pekan Kapit. Di Pekan Kapit. Dr. Madeline sendiri? Saya ni agak unik sedikit sebab saya antara, kalau dalam kajian ni, saya antara kumpulan orang Iban yang berhijrah dari luar bandar ke bandar. Ayah saya seorang field force, polis hutan. Jadi saya memang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang ni. Tetapi ini ruang ini saya gunakan sebagai laluan untuk saya inilah tadi sebab kita bercerita tentang transformasi. Tapi akhirnya saya menetap di Kampung Siolkandis, seberang tu Dewan Undangan dekat situlah. Di Kuching inilah. Di Kuching ini, dan jadi saya ni boleh dikatakan sebagai anak Iban yang tidak pernah menjejak kaki. Saya tidak pernah tinggal di rumah panjang. Saudara mara saya ada di rumah panjang, dan tapi sejak kebelakangan ini banyak kajian-kajian saya lebih untuk macam orang kata coming back to society. So bagaimana untuk membantu negara, bagaimana untuk membantu dari segi meningkatkan kesedaran dan juga bagaimana kita boleh membawa pembangunan dengan cara saya sebagai seorang ahli akademik. Itulah cara saya. Ada 82 kawasan Dewan Undangan Negeri di Sarawak ini. Setiap 82 kawasan DUN ini berbeza, Datuk, Doktor. Ada yang berstatus bandar, ada yang berstatus pedalaman luar bandar, yang berhutan tebal, ada yang di tengah-tengah pusat bandar ini sendiri. Dan kepelbagaian saiz dan juga kawasan ini pastinya mempengaruhi cara pemikiran dan juga mungkin kehendak penduduk ataupun pengundi berdaftar di kawasan itu. Dan begitu jugalah perancangan kerajaan. Saya percaya, Datuk, bagaimana sebenarnya kerajaan membezakan di antara kawasan bandar dan juga pedalaman? Kalau secara rasminya kawasan bandar ni memang di kawasan di mana yang bukan bandar tu, kalau bandar dia 10,000 penduduk ke atas dan ada standard prasarana yang sedia ada dekat tempat tu. Yang di luar daripada tu
memang kita kata kawasan luar bandar lah. Ini dalam secara ringkas kita bezakan mana kawasan luar bandar dan kawasan bandar. Tapi memang sekarang dengan pembangunan yang sudah pesat, bandar tu cepat berkembang, ya. Ya. Doktor, ya. Betul. Jadi kawasan pinggiran bandar tu kadang-kadang kita tak bezakan suka sangat. Sama ada dia luar bandar ataupun dia sebahagian daripada bandar. Ya. Jadi tanggungjawab kita sebagai kementerian yang khusus untuk membangun kehidupan luar bandar, kita memang fokus kepada kawasan yang memang jauh terpencil pedalaman luar bandar. Ya. Ya. Jadi dan pilihan raya kali ini pun kita menyaksikan 11 kawasan Dun Baharu, fokusnya banyak juga di kawasan luar bandar. Datuk Maidin melihat cara pemikiran dan juga kehendak rakyat di kawasan ini adakah berbeza dengan mereka yang berstatus bandar ini? Okey. Sebagai ahli akademik, saya mungkin berlainan sedikit dari segi definisi tadi. Ya. Kami melihat ada 4 kategori sebenarnya. Pertama, bandaraya. Ya. Okey, Kuching, Miri, amat berlainan sedikit. Cara pengundian, cara mereka mengundi dan cara isu yang dibangkitkan akan berbeza. Dan lepas tu bandar yang seperti yang Datuk katakan tadi, yang itu bandar lah yang umumnya. So selain daripada bandar, dan kita ada luar bandar. Dan yang disebut tadi adanya ialah pendalaman. So kalau kita lihat keempat-empat perkara ini, memang cara mereka berfikir, cara mereka isu yang dibawa dan apa yang diinginkan ini ataupun yang diutamakan itu amat berbeza. Kita dah tak boleh bercerita tentang air bersih untuk Bandar Kuching. Sebab saya daripada ni. Yang di sini saya rasa Datuk dah tak payahlah. Tetapi untuk kawasan luar bandar tadi dan juga di kawasan pedalaman ini, saya rasa keperluannya kalau kita lihat di Sarawak ini memang penekanan banyak diberikan kepada itu. So tapi kita tidak boleh katakan bahawa Sarawak ni secara keseluruhannya dipinggirkan. Kadang-kadang perkara ini perlu dibincangkan dalam konteks yang lebih luas. Seolah-olah Sarawak ini macam hanya sebuah negara yang terus dipinggirkan. Sebenarnya tidak. Sebab kajian menunjukkan bahawa ada setengah kawasan itu memang boleh kita capai. Tapi dah kalau yang 7 hari 7 malam untuk capai itu memang saya rasa memang keperluannya agak berlainan. Ya. Dan saya pasti juga pengundi berdaftar 1.14 juta pengundi berdaftar di Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri kali ini mahu memahami lebih dekat Dato' Alex berapa banyak agensi ataupun jabatan sama ada di peringkat kerajaan negeri dan juga di peringkat kerajaan persekutuan yang sebenarnya terlibat merancang dan juga melaksanakan pembangunan dan transformasi ini? Kalau pada keseluruhannya memang saya tak angka lah. Sebab kementerian-kementerian dan baik di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri dan agensi-agensi ataupun jabatan-jabatan di bawah kementerian-kementerian masing-masing itu memang banyak. Tapi saya boleh fokuskan kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Kita ada 3 jabatan yang kemas, kita ada infra dan kita ada Jabatan Kemajuan Orang Asli yang khusus kepada masyarakat orang asli. Dan kita ada beberapa buah agensi yang agensi itu banyak kepada pembangunan tanah dan wilayah. Sebab itu nama kita, kementerian kita Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Seperti Ketengah di Terengganu, Kedah di Kedah, Kesedah di Kelantan, Kejora di Johor dan di Sarawak kita ada juga membantu Sakra daripada sudut yang khusus sekali, iaitu membantu mengagihkan kewangan dalam setahun tu bajet tu untuk Sakra melaksanakan projek-projek infrastruktur asas di kawasan Sakra. Dan juga kita membantu Bintulu Development Authority di mana BDA itu juga ada program-programnya, dia melaksanakan juga pembangunan yang boleh dikatakan unsur pembangunan infrastruktur asas juga. Jadi kita ada beberapa agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Jadi kalau pada keseluruhannya kementerian-kementerian lain memang ada. Di peringkat negeri juga kita ada Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan juga KPAB ini dia banyak agensi di bawah dia juga. Jadi maaflah saya tak dapat bagi untuk bilangan
besar tu. Tapi apa yang pasti KLW saya apa yang pasti setiap jabatan dan agensi ini memainkan peranan masing-masing dalam membawa transformasi pembangunan dan juga prasarana kepada penduduk di Sarawak khususnya. Bagi anda penduduk di sekitar Sarawak yang mahu berkongsi pengalaman ataupun pandangan mengenai transformasi pembangunan dan juga prasarana di kawasan anda, boleh saja berkongsi pandangan melalui laman Facebook RTM Sarawak. Dan bersedia di talian sidang video Facebook ketika ini ialah seorang anak tempatan dari Kapit Sarawak, iaitu saudara Awang Fadilah Awang Hussein. Saudara Awang, bagaimana keadaan di kawasan anda ketika ini? Sebetulnya lokasi sebenar saudara Awang di mana? Oh, sekarang saya berada di Kapit lah, di Kampung Baru Kapit, di kawasan paling dun saya lah, di N63 Bukit Gorang. Di bawah Parlimen Dato' Alex sendiri. Oh, okey. Di bawah Parlimen Kapit sendiri. Baik, saudara awak memang anak jati Kapit, tapi sekarang ni menetap di Kapit atau bagaimana? Saya memang anak jati Kapit, dilahirkan di Hospital Kapit. Dulu pernah berkhidmat di Kuching dan sekarang melanjutkan pelajaran di UKM, jurusan Sains Politik, dan sekarang saya balik ke kampung mengambil peluang pilihan raya negeri ini untuk membuat penyelidikan dan kajian tesis saya mengenai pilihan raya negeri Sarawak. Demam pilihan raya di kawasan saudara Awang bagaimana? Okey, seperti tempat-tempat lain pilihan raya umum atau pilihan raya negeri, suasana berbeza daripada politik di Semenanjung, tetapi saya percaya bahawa kemeriahan itu sudah wujud sekarang, yang mana parti-parti politik yang bertanding peringkat Barisan Nasional atau DAP di kawasan saya ini masing-masing sekarang ini begitu aktif menggerakkan jentera pilihan raya masing-masing untuk menarik minat pengundi-pengundi di kawasan mereka masing-masing. Kalau dilihatkan transformasi pembangunan ataupun prasarana di kawasan kampung saudara Awang sendiri, apa yang paling ketara, Awang? Okey, secara jujur yang saya katakan, saya ni boleh dikatakan belia yang dilahirkan pada era tahun 80-an, dan saya menyaksikan transformasi itu bermula banyak infrastruktur ataupun fasiliti-fasiliti yang sekarang wujud di Bandar Kapit ataupun di kawasan-kawasan di sekitaran Kapit. Dan saya percaya kami perlukan lagi pembangunan-pembangunan yang perlu ada di kawasan-kawasan di Bukit Goram, di Pelagus dan juga di kawasan Baleh, yang mana saya percaya bertimbalan Menteri Dato' Alex itu yang sekarang memang memegang jawatan sebagai timbalan Menteri yang menjaga lewat luar bandar akan menjurus kepada memberi infrastruktur atau fasiliti-fasiliti yang lebih baik kepada penduduk-penduduk di Kapit ini. Dan saya pernah menyaksikan satu posting Saudara Hazel yang dilakukan oleh Profesor Madeline Barma. Dia letakkan suatu post mengenai seorang yang sakit dibawa diangkut kepada bot ekspres WAF di Kapit ke Sibu dengan keadaan yang begitu teruk sekali, dan ini yang kita perlu wakil-wakil rakyat yang kita pilih nanti to take care masalah-masalah yang menjurus kepada permasalahan personal right. Dan saya percaya kepimpinan Tok Nan ini, kalau dia kata kita bagi 5 tahun lagi, dia kata ini dua bandar ini yang menjadi tumpuan kepada kepimpinan Tok Nan. Saya terasa semangat pilihan raya, demam pilihan raya Awang tu dari Bandar Kuching ini sendiri pun. Baik, sebenarnya berbaki 5 hari lagi, apa mungkin yang saudara Awang nak pesan kepada warga Sarawak yang berada di luar Kapit ketika ini untuk pulang mengundi atau bagaimana? Okey, kepada penduduk Kapit yang berdaftar secara sah SPR Kapit di luar Kapit, di luar Kuching, di luar Sarawak, di luar Malaysia, di luar planet dan sebagainya, please come back pada 7 bulan nanti. Ini adalah peluang atau proses demokrasi yang kita ada, yang diberikan oleh yang demokrasi kita amalkan. Please come back. Undilah. Ini adalah ruang untuk kita bersuara, ruang untuk kita berpartisipasi dalam politik, dan gunakanlah apa yang hak kita sebagai pengundi untuk memilih pengundi calon yang bakal menentukan nasib kita 5 tahun yang akan datang. Baik, terima kasih saudara Awang Fadilah Awang Hussein bersama kami dari Kapit Sarawak. Terima kasih. Oh ya. Okay, itulah kasih. Tadi Dato' Alex dan juga Dr. Madeline. Kita lihat semangat golongan muda ini, walaupun mereka sebenarnya mungkin tidak lagi menetap sepenuh masa di kawasan luar bandar ataupun pedalaman, tetapi semangat itu Dr. lihat sini bagaimana? Betul. Hai Awang, apa khabar? Saya kenal Awang ni. Dia daripada UKM tadi ya.
Tidak boleh kita nafikan perubahan memang begitu ketara sekali berlaku. Cuma mungkin ada di antara kita yang merasakan dia tidak sepantas yang diperlukan. Tapi kita perlu mengambil hakikat ya. Sarawak itu amat luas negara dia. Ramai yang mengatakan kita sepatutnya seperti di Semenanjung dan sebagainya. Memang banyak keinginan ke arah itu. Tetapi realitinya kalau kita nak lihat, nak buat jalan raya je, saya tak boleh bayangkan sebab saya orang ekonomi, kita boleh kira kos per head tu. My goodness, saya tak boleh bayangkan. Mungkin YB tahulah berapa untuk just untuk satu jalan raya dan kalau kita kira dengan dengan per capita kepala dan individu. Tetapi walaupun saya bercakap sedemikian, memang kita tidak nafikan bahawa usaha ke arah untuk membangunkan ni memang ada. Maknanya, dan di sini saya rasa penting ya, masa kita memilih nanti siapa yang akan menjadi kita punya kerajaan yang akan dipilih itu, kerajaan yang boleh membawa pembangunan seperti ada. Jangan yang hanya boleh berjanji pada hari mengundi itu saja. Siapa-siapa boleh berjanji. Saya ahli akademik pun saya boleh berjanji, tapi jangan sampai, because sekarang kalau dulu orang kata orang Melayu mudah lupa, sekarang orang Iban pun dia dah tak mudah lupa sebab banyak tuntutan-tuntutan yang ada itu mereka ingat. Dia kata dulu 5 tahun yang lalu you janji nak buat ni begini-begini ya Dato' Alex, because sekarang kita ada media sosialnya, dia kan just upload on the Facebook. Kadang-kadang benda tu tidak betul pun kadang-kadang berlaku. Tetapi sekarang yang kita kita dalam situasi mengurus persepsi. Mengurus especially golongan muda ni. So jadi bermaknanya memenuhi tuntutan mereka itu bukan mudah, tapi dalam masa yang sama kalau dipenuhi tuntutan itu mereka akan respon. Saya sering melihatlah dalam Facebook. Jadi di satu pihak jangan terlalu takut pada Facebook ataupun media sosial sebab kadang-kadang kita boleh menggunakannya untuk menambah baik dan saya tahu YB pun banyak juga yang terlibat dan termasuk membaca juga. Saya pasti juga tuntutan-tuntutan itu diambil kira oleh kerajaan negeri dan juga persekutuan dalam perancangan mereka, dan ini dibawa di dalam program-program transformasi. Apa mungkin Datuk antara program-program berkenaan dengan transformasi bangunan dan prasarana yang telah pun dibawa setakat ini? Memang dalam masa saya ingat bermulanya dalam masa tahun 2008, 2009 sehingga kini. Banyak yang telah diusahakan oleh kerajaan dan pemikir-pemikir ataupun pakar-pakar yang membantu pemimpin dalam nak mengatur strategi bagaimana kita nak membangunkan negara kita. Sebab itu kita ada pemandu dan kita ada GTP, ETP, banyak P-nya lah, NKRA dan sebagainya. Itu adalah usaha yang agak spesifik khusus dan lab-lab yang telah dijalankan meliputi pelbagai lapisan jentera kerajaan ataupun delivery sistem kerajaan selama ini dibawa untuk memenuhi bersama supaya kita dapat merangka dan menggubal strategi baru dan dasar baru dan juga nak penambahbaikan delivery system. Jadi bagi saya sejak tahun 2009 pada sekarang, maknanya sejak Yang Amat Perdana Menteri kita sekarang lah mengambil alih jawatan Perdana Menteri sehingga hari ini, banyak telah berlaku dan hasilnya pun ada. Saya ambil satu contoh. Mengapa kita menunggu hampir 50 tahun? 50 tahun sudah sebenarnya sejak tahun 1963 dulu kita mewujudkan negara Malaysia. Kita tak ada jalan raya menghubungi kawasan bandar Pekan Kapit melalui Pekan Song, Ngemah hingga ke Kenawit. Dan bila sampai saja ke Kenawit, sampailah kita ke mana-mana tempat di seluruh negeri Sarawak ni. Jadi apabila selepas tahun 2009 tu, hanya berapa bulan sahaja kita mendapat kelulusan. Kelulusan untuk dibenakan jalan yang amat kritikal, kita ada jalan itu. Dan sekarang pun dalam pelaksanaan. Sudah melebihi 50% siap. Dan kalau mengikut jadual kita akan siap dalam 2018, cuma satu bahagian saja yang mungkin kita belum dapat mulakan. Itu. Jadi
Tadi Profesor mengatakan nak bina jalan di pedalaman Sarawak memang menggunakan belanja yang begitu besar berbandingkan di kawasan lain. Mengapa? Sebab kawasan macam Kapit ni jauh di pedalaman. Ya, kita nak angkut batu kerikil nak buat jalan pun kita tak ada kuari di kawasan itu sendiri. Kita paksa angkut daripada kuari yang begitu jauh daripada Kapit. Itu saja pun kos pengangkutan banyak membebankan. Dan ia menambahkan kepada kos pelaksanaan. Ini kita harus tahu. Dan walaupun begitu mahal dan ada mungkin segelintir mengatakan tidak ada ekonominya buat jalan tu, kerajaan sekarang pun bina juga. Kalau sudah siap 800 juta ringgit projek itu. Jalan itu bukan sekadar dari Pekan Kapit. Sekarang pun sudah jauh kepada kawasan Ulu, di kawasan Baleh. Sekarang melintasi Sungai Baleh berapa belas, 20 km daripada Pekan Kapit ke kawasan lebih pedalaman lagi, sudah ada jambatan konkrit. Supaya jaringan jalan ni lebih meresap ke kawasan. Saya berharaplah tidak lama lagi sampai ke kampung saya di Ulu Merirai. Jadi ini hanya berlaku dalam masa tersingkat ni. Jadi yang kita dapat lihat dengan mata kasar sememangnya infrastruktur dan juga prasarana ini sudah dan sedang dibangunkan, Datuk dan Doktor. Bagaimana pula dengan kesannya ataupun dari aspek sosio-ekonomi pula? Kita nak teruskan randau dengan pemerhati politik dan juga ekonomi kita. Ketika ini dari tebingan Kuching Waterfront, rakan penyampai jika sudah bersedia teruskan. Baik, terima kasih Hazel di studio. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Anda bersama saya Damia yang kini berlintas langsung dari tebingan Kuching Sarawak untuk edisi hari ini, edisi Randau, dan bersama saya ketika ini kita ada seorang tetamu yang dijemput khas untuk sama-sama membincangkan topik utama kita, transformasi prasarana dan sosioekonomi luar bandar. Kita menjemput Dr. Muhammad Abdullah Zaidil selaku pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS. Apa khabar Dr.? Alhamdulillah, Damia. Baik, akhirnya berjumpa juga kan kita. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Boleh doktor ceritakan jenis usaha yang telah pun dilaksanakan di Sarawak untuk pembangunan luar bandar khusus? Okay, terima kasih Damia. Sebenarnya seperti yang kita ketahui semua, di dalam bajet rancangan Malaysia ke-11 menjadi tunjang kepada perancangan Malaysia ke-11 untuk negeri Sarawak adalah pembangunan dan transformasi luar bandar. Dan kita dapati bahawa Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim amat menitik beratkan pembangunan luar bandar dengan meminta peruntukan sebanyak 500 juta daripada kerajaan pusat untuk tujuan tersebut. Jadi saya merasakan beliau telah juga melaksanakan membelanjakan sebanyak 240 juta untuk proses pertama, iaitu pembangunan luar jalan-jalan dan kemudahan asas luar bandar. Dan tentu kita tahu juga mesti ada impaknya, kesannya terhadap penduduk di kawasan luar bandar. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit antara kesan-kesan kepada penduduk luar bandar. Memang ada kesan, kita dapati terdapat banyak positif ataupun satu kesan yang positif kepada pembangunan masyarakat luar bandar, terutama sekali mendekatkan jurang perbezaan antara pembangunan luar bandar dan bandar. Jadi dengan adanya transformasi bandar luar bandar ini, kita dapat mengurangkan migrasi daripada luar bandar ke bandar. Dan dalam masa yang sama, seperti sebuah negara membangun mencapai sebuah status negara membangun 2020, negeri Sarawak perlu melihat transformasi luar bandar ini sebagai satu wadah di mana diperlukan untuk mencapai sebuah negara maju di peringkat negara nasional. Okey, seperti yang kita tahu juga sekarang ni keadaan ekonomi global terutama sekali kurang baik, ada naik turunnya. Jadi macam mana? Mungkin ada cara-cara untuk menanganinya, doktor? Ya.
Itu ada satu soalan yang baik, Damia, yang saya rasakan amat penting untuk kita ketahui sebagai masyarakat negeri Malaysia umumnya dan negeri Sarawak khususnya, di mana kita merasakan bahawa pembangunan ekonomi ini yang kita hadapi sekarang bukannya Malaysia sebuah satu-satunya negara yang mengalami masalah ekonomi. Itu adalah masalah ekonomi global, di mana sebagai rakyat Malaysia kita harus menerima hakikat bahawa kita harus menjurus kepada pembangunan domestik, domestic driven economy, ya, ataupun di mana kita harus menggalakkan pertumbuhan ekonomi melalui kaedah pembangunan dalam negeri. So jadi dari segi Sarawak ini kita merasakan dengan membangunkan luar bandar kita dapat mengatasi masalah inilah, masalah ekonomi global yang melanda kita setakat ini. Ya, baik Doktor, terima kasih atas penjelasan itu tadi. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami Randau sehingga jam 8 malam nanti, dan kita akan berjumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Saya Damia Kasana Maja yang melintas langsung terus dari Tebingan Kuching, dan kita kembali bersama Hazel di studio. Silakan Hazel. Terima kasih Damia dengan perkongsian dari Tebingan Kuching Waterfront. Satu daripada 15 janji dalam Manifesto Barisan Nasional pun turut menyebut mengenai janji untuk mempercepatkan pembangunan jaringan jalan, liputan bekalan air, elektrik dan juga telekomunikasi. Antara yang turut disebut ialah projek infrastruktur terbesar di Sarawak, iaitu pastinya Lebuh Raya Pen Borneo sejauh 1089 km, dan juga berjanji untuk membina lebih banyak jambatan, jalan raya dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jika dilihat aspek sosioekonominya nanti, limpahan ekonominya, sebesar mana mungkin Dr. Madeline? Saya ingin melihatnya begini, bagi saya lebih melihat pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi sebenarnya agak berbeza sedikit. Okay. Selalunya dalam pembangunan ataupun dalam perancangan, memang pada asasnya kita perlu membangunkan infra itu dulu. Kalau tidak, bagaimana kita nak menghubung antara satu sama lain. Jadi di Sarawak ini kalau kita lihat bandar raya, bandar dengan kawasan luar bandar tu, saya rasa sebahagian besar daripada mereka sudah mempunyai yang infrastruktur tadi. Jadi tuntutan yang baru nanti yang akan kita lihat, dan di sini saya harap mungkin YB boleh ingatkan nanti, real economics. Bagaimana kita, kalau contoh di Kapit itu, selain daripada jalan gaya dia yang akan menghubungi sampai ke disebut tadi ke Kenawit dan membuka ruang ini, yang kita amat bersyukur sebab benda itu sudah diambil kira dalam jangka masa yang pendek. Tetapi yang di generasi baru ini, tuntutan dia berlainan sedikit. Dia nak melihat pembangunan yang sebenarnya, maknanya yang lebih berholistik, yang mana boleh menjana ekonomi. Tapi saya tahu di kementerian ini memang mungkin sudah ada perancangan, growth centers dan sebagainya. Mungkin saya rasa YB nanti dia akan boleh highlight lah sikit, mungkin bukan untuk election. Tetapi saya sebagai seorang ahli akademik, selain daripada menyediakan kemudahan-kemudahan asas tadi, saya bersyukur memang itu. Tetapi sekarang kita nak juga rakyat-rakyat yang khususnya di luar bandar dan di pedalaman ini, mereka ingin melihat apakah dia real economics yang wujud dekat situ. Ada tak plantation dia nanti dia akan bandingkan, dia kata tengok tu dekat Melaya tu, dia kata mereka orang Felda tu macam mana, sedangkan kami di sini tanah kami luas. Jadi perkara-perkara begini sekarang saya rasa itu adalah fasa yang seterusnya yang perlu diberi penekanan, dan saya yakin sebab saya pun sedikit terlibat YB dalam ada setengah lab tu, kami terlibat, saya dalam yang pendidikan. Kalau kita lihat pendidikan di Sarawak ni memang tidak boleh dinafikan infrastruktur sekolah dan sebagainya, dan perkara-perkara ini telah diberi perhatian, beri perhatian. Cuma mungkin jumlahnya mungkin akan perlu kita perlu tingkatkan supaya jurang antara Semenanjung, Sabah dengan Sarawak ini dapat dirapatkan. So jadi sebagai ahli para akademik dan juga sebagai rakyat Oiban juga, saya menginginkan bukan saja selain daripada apa yang telah diberikan bekalan air elektrik, air bersih dan sebagainya itu, saya juga menginginkan pembangunan yang lestari, yang sustainable, yang dalam jangka masa panjang, bukan hanya untuk menang pada PRN ni. Tuntutan seperti ini, Dato' Alex, di peringkat persekutuan sendiri pasti kerajaan pun untuk negeri Sarawak di bawah RMK 11, apa antara yang telah dirangka dan sedang juga dijalankan? Memang tuntutan kita, bajet pembangunan kita besar. Yang kementerian pun mengagih dalam rancangan Malaysia ke-11 ini, agihan kepada negeri Sarawak dan negeri Sabah yang terbesar. Di bawah rancangan Malaysia ke-11. Berbanding dengan negeri-negeri lain. Memang
kita tahu sangat akan keperluan untuk menyediakan peruntukan yang sebegitu besar untuk kita nak memenuhi kehendak. Walaupun sudah ada, kita tidak boleh menafikan bahawa kerajaan ini sudah melaksanakan pelbagai pembangunan. Sudah selesai tugasnya, tapi memang ada belum lengkapnya, masih ada keperluan. Jadi di situlah kita tumpu juga perhatian kita kepada itu. Jadi saya nak balik kepada apa yang telah disentuh oleh Profesor sebentar tadi. Betul, sebuah batang jalan tu, bukan sekadar untuk nak kita berjalan daripada satu tempat ke satu tempat from A to B. Bukan. Kalau sekarang pun kalau nak pergi dari Kapit ke Sibu, masih selesa menggunakan bot ekspres tu. Tapi kita nak kalau ada jalan raya ni yang melintasi banyak kampung, kawasan yang sudah ternyatalah terbukti terbuka. Jadi ini memberi peluang dan ruang kepada penduduk-penduduk di sekitaran jalan tu untuk mereka menggunakan tanah-tanah mereka dan untuk mereka mencuburi diri dalam apa yang mereka usahakan untuk mendapat pendapatan. Itu yang lebih penting. Jadi kita di Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini kita tahu sangat. Sebab itu kita bukan sekadar nak menyediakan infrastruktur asas. Kita juga ada trust, tumpuan kita kepada pembangunan modal insan, pembangunan keusahawanan di luar bandar, dan kita ada pelbagai projek. Jika boleh disebut antara program-program atau projek itu, Dato' Alex. Program-program dan projek itu. Memang kita ada untuk golongan usia muda. RBC, Rural Business Challenge. Ini dalam bentuk kita buat satu pertandingan. Supaya pemenang-pemenang tu kita boleh galakkan dan kita boleh bantukan. Kalau perniagaan tu sudah beroperasi 3 tahun, dia dalam kategori kita pertandingkan dalam pertandingan yang sudah beroperasi. Dan untuk kita nak menggalakkan mereka yang hanya ada di peringkat idea saja, belum dapat mewujudkan perniagaan dia, kita buat satu kategori pertandingan untuk idea, business ideas, business plan, feasibility project paper dulu. Ini untuk kita nak menggalakkan golongan belia yang duduk di kawasan luar bandar. Selain daripada itu, ada lagi yang program. Sebab itu kita ada KUD, Karnival Usahawan Desa, yang kita buat 2 tahunan, 2 tahun sekali. Yang besar tu kita buat di Putrajaya. Sebab apabila kita buat dalam masa 3-4 hari itu, jualan boleh bercecah 4 juta, 5 juta. Dan sebab ada purchasing power di kat sana. Untuk Sarawak, untuk beri ruang kepada usaha-usaha kita yang mungkin tidak mampu nak pergi mengambil bahagian dalam KUD di peringkat nasional di Putrajaya, kita bawa juga KUD ni ke Sarawak. Tahun 2014 kita buat pertama kali, kita kata mini KUD. Tapi tahun ini kita buat KUD, Karnival Usaha Desa peringkat negeri Sarawak, yang kita buat besar-besaran di Bintulu baru-baru ini, 2-3 minggu sudah, ataupun hanya 2 minggu sudah. Jadi mengapa kita adakan Karnival Usaha Desa ini? Ini adalah untuk kita menyediakan ruang dan peluang untuk pengusaha-pengusaha ini mempamerkan dan mempromosikan produk-produk mereka. Dan kita juga bantu mereka dalam bagaimana mereka buat pembungkusan dan sebagainya. Banyak kita bantu dalam program pengupayaan ekonomi. Satu bahagian dalam Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Dan juga kita ada program 3P itu, program peningkatan pendapatan untuk masyarakat luar bandar. Apa yang boleh kita simpulkan, Dr. Madlin, pendekatan yang digunakan oleh Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri juga ialah bukan sekadar memberi bantuan tetapi membuka peluang. Betul. Kalau kita dengar tadi dan kalau kita dengar banyaklah dari segi perancangan konsep emboss tu, maknanya kita dalam usaha kita untuk memastikan perbelanjaan, sebab kita kena terima hakikat bahawa nak membangunkan Sarawak dan Sabah ni bukan benda mudah, cabaran yang amat besar. Cabaran geografi terutamanya.
saya melihat apabila menggunakan pendekatan yang seperti yang kita dengar tadi bahawa langkah-langkah ini memang dia membolehkan tadi kita dengar kalau dulu dibawa ke Semenanjung jadi memang kos dia tinggi. Jadi kita tengok bagaimana program itu dibawa ke sini mungkin ada setengah orang kata alah ini perkara kecil ya, kementerian banyak duit. Not necessary tau. Dia boleh memilih tidak datang jadi bermaknanya maknanya jangan sekali-kali kita hanya mengatakan bahawa ada peminggiran sebab ramai saya tengok dalam Facebook Sabah Sarawak ini dipinggirkan sebab macam saya tengok ada data tiba-tiba mengatakan data-data yang dikeluarkan saya pun tak tahu petik dekat mana mengatakan Sarawak adalah negeri yang paling termiskin sekarang. Saya pun terkejut sebab saya antara orang yang mengkaji tentang kemiskinan. Tetapi dan ini digunakan secara mudah dan diviralkan. Jadi saya ingin menarik perhatian kepada since kita sekarang di TV, kita ramai di kalangan kita sekarang dah berpendidikan. Jadi jangan hanya terima sebulat-bulatnya. Okey. Jadi maknanya ambil kesempatan ini buat sedikit penyelidikan. Kalau macam saya tak tahu berapa batu tadi daripada kilometer daripada kapit nak sampai ke ni. Usahakan dulu. Tapi bila saya kira-kira kos, oh my goodness, the price per head tu saya tak nak ceritalah. Sebab dia punya kos. Jadi jangan kita hanya nak mudah menuding jari tanpa ada fakta, tanpa ada kenyataan. Kalau dah ada data, ada kenyataan, tak kisahlah depan menteri ke, depan ahli akademik itu boleh kita boleh bincangkan. Tapi jangan menggunakan data yang itu tadi saya terkejut. Saya tengok data negeri Sarawak adalah negeri yang termiskin. Tapi saya tak tahu dia kata sejak di kebelakangan. Saya boleh tambah sikit. Boleh. Sikit saja Datuk. Sebab sikit sangat. Sikit saja. Sebenarnya patut saya beri peluang lah. Sebab apa? Saya setuju dengan dia, Profesor. Sekarang pun dalam WhatsApp, orang mengatakan tak ada jalan dari KPIT. Memang belum siap, tapi sudah dalam pelaksanaan. 50% sudah yang siap. penting itu perancangan yang Jadi, jelas. tak bolehlah kata tidak ada. Bagilah masa untuk kita siapkan projek itu. Baik. Jadi, juga saya berbalik ke satu perkara tadi. Memang, projek jalan KPIT ke Kenawit ini, apabila diumumkan projek ini lulus, saya dua bulan, itu saya jumpa dengan pemimpin. Baik, sebelum kita akhiri randau pada malam ini, kita imbas terlebih dahulu infografik calon yang bertanding. Kita hanya ada kira-kira 30 saat saja lagi sebelum randau berakhir pada petang ini. Apapun saya nak bagi peluang kepada Datuk Alex dan juga Dr. Madeline secara ringkasnya, bagaimana mungkin pengundi di Sarawak ini boleh memanfaatkan pilihan raya umum pada kali ini untuk memastikan kelangsungan transformasi pembangunan dan prasarana ini dapat diteruskan, Datuk? Ya, bagi saya, sebab saya sendiri mewakili kawasan luar bandar, saya berharap sangatlah penduduk-penduduk ataupun pengundi luar bandar ini gunakan peluang ini dengan sepenuhnya. Undilah pihak yang kita tahu akan dapat membantu. Sebab banyak lagi kita nak, banyak lagi perlu kita buat untuk kita meningkatkan tahap pembangunan infrastruktur asas di luar bandar. Baik, Datuk. Saya seperti juga YB tadi, saya amat mengharapkan rakyat Sarawak khususnya tadi yang saya sebut ada di bandar, luar bandar dan sebagainya itu keluarlah datang mengundi dan saya amat mengharapkan beri peluang kepada mereka yang boleh membawa